Waiting. Boleh deh. Jelas deh. Dengar deh. Nah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi wa usulihi wa furu'ihi wa may yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Kita sambung lagi hari itunya. Kita berhenti wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Hari ini kita sambung lagi qala Allah Ta'ala wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun.
Allah Ta'ala kata kepada orang Yahudi, wala takunu awwala kafirin bih. Wala, dan janganlah takunu menjadi kalian semua, hai orang Yahudi, awwala, akan orang yang pertama-tama sekali kafirin, yang kafir, bihi, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, au bil Quran. Tu. Oleh kerana Al-Quran ni membenarkan apa yang terkandung di dalam kitab Taurah, apa, iaitu minat tauhidi wal nubuwati wal akhbari wa na'tin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang ketuhanan, tentang mengesakan Allah, tentang tauhid, tentang kenabian dan khabar-khabar. Begitu juga tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabiat, pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya dinyatakan di dalam Taurat, dan Al-Quran membenarkan benda tersebut. Maka kerana itulah dia kata sebelum ni, fal imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ani, maka bermula beriman dengan Nabi Muhammad dan Quran itu tasdiqun lit Taurati, ialah membenarkan bagi Taurat. Itu. Karena apa? Li'anna Taurata fiha al-isyaratu ila na'tin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Karena bahawasanya Taurat tu sabitlah di dalam Taurat tu isyarah. Isyarah itu maknanya pemberitahuan daripada Allah dengan secara halus. Itu dia panggil isyarah, i'lamun bi khafiyin. Ila na'tin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada sifat pribadi, tabiat perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu nabiyyun mab'usun, dan Nabi itu, Nabi Muhammad itu Nabi yang akan dibangkitkan. Semuanya tergandung dalam kitab Taurat dan kitab-kitab yang terdahulu daripada Injil, Zabur dan sebagainya. Maka kerana itulah Allah Ta'ala kata wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian tu menjadi orang yang pertama-tama kafir dengan Al-Quran, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Syekh, apa nama Syekh Syekh Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi As-Sufi Al-Khazin, yang dikenali dengan Syekh Khazin ni, dia tafsir Al-Khitabu lil Yahudi, bermula 7 cakap. Allah Ta'ala turunkan ayat ni 7 cakapnya lil Yahudi, kepada orang Yahudi. Tu khusus kepada orang Yahudi. Tetapinya maklumlah, al-ibratu la bi khususis sabab walakin bi umumil lafzi. Pengajaran ibrah itu tidaklah dapat kita reti daripada sebab khusus sebab turun ayat, tetapi difahamkan daripada umum lafaz. Artinya kita pun walaupun bukan orang Yahudi, tapi kita dah belajar dah tentang Nabi Muhammad SAW, maka jangan kita tu mengkafirkan, kufur dengan Nabi Muhammad, kufur dengan Al-Quran, jangan. Nuzilat, diturunkan ayat ni fi Ka'b bin al-Ashraf, pada Ka'ab bin Ashraf, ketua orang Yahudi lah ni, tok lebar orang Yahudi. Wa ru'asa'il Yahudi, dan ketua-ketua bagi agama Yahudi. Maknanya apa? Wal makna, dan bermula makna ayat ni, wala takunu awwala kafirin bih, ay wala takunu ya ma'syaral yahudi awwala man kafara ay bihi. Wala takunu, janganlah ada kalian semua ni, ya ma'syaral yahudi, sekalian orang-orang yang beragama Yahudi, jangan kalian tu menjadi orang yang awalaman kafara, awal-awal mereka yang kafir iman tu aibihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi orang hak mula-mula sekali kafir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu timbullah orang panggil soal, macam mana Allah Ta'ala boleh kata jangan kamu jadi orang yang pertama-tama kafir dengan Nabi Muhammad SAW? Padahalnya mula-mula kafir dengan Nabi Muhammad SAW ni
terdahulu dah, belum daripada orang Yahudi, iaitu puak-puak kufar, puak-puak jahiliyah tu. Puak-puak kafir Quraisy, Arab Quraisy jahiliyah tu, mereka lah mula-mula jadi kafir dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Allah Ta'ala boleh kata jangan kalian hai orang Yahudi jadi orang yang pertama-tama sekali kafir dengan Nabi Muhammad SAW? Padahalnya orang yang pertama-tama kafir dengan Nabi Muhammad SAW tu bukan orang Yahudi, iaitu orang-orang kafir Arab tu, orang kafir Quraisy tu. Lalu datanglah soal, kul fa in kulta, maka jika engkau berkata ai fis sual au fil i'tirad. Fis sual lah, i'tirad tu tak boleh lah, ayat Quran i'tirad dosa lah itu ni. Muskil fa in kulta, maka jika engkau kata ai fis sual, pada kemuskilan soalan wa soal, jadi muskil, tertanya-tanya. Apa pertanyaannya? Kaifah, bagaimanakah, bitapakah ju'ilu, dijadikan mereka itu Yahudi, awwalaman kafara bihi, dijadikan mereka tu orang Yahudi akan orang yang pertama-tama sekali mereka yang kafir iman tu dengan dia, dengan Nabi Muhammad SAW. Waqad sabaqahum wawulha, padahal sesungguhnya telah terdahululah akan mereka itu Yahudi ilal kufri, kepada kekufuran, kepada kufur bihi bin Nabi, dengan Nabi SAW, musyrikul Arabi, tu pakai bagi sabaqah, oleh puak-puak musyrik orang-orang Arab. Tu siapa puak-puak musyrikul Arab? Min ahli Makkah wa ghairihim, daripada penduduk Mekah dan lainnya, lain daripada penduduk Mekah, penduduk Taif dan sebagainya dari sini. Mereka dulu hak kafir dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi tu pergi ke Taif, kena hambak, kena katak, kena lempar dengan batu sampai berdarah, bertakung kasut Nabi dengan darah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maha mulia. Tu nak cerita katanya orang kafir hak mula-mula sekali kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu telah terdahulu dah, mana? Oleh puak-puak orang Arab jahiliyah, orang kafir Quraisy, daripada penduduk Mekah atau lain daripada penduduk Mekah. Maka bagaimana Tuhan boleh kata jangan kalian hai orang Yahudi jadi orang yang pertama-tama kafir dengan Nabi Muhammad SAW, sedangkan orang yang pertama-tama kafir dengan Nabi Muhammad SAW tu bukan orang Yahudi. Mana? Nuh, musyrikul Arab min ahli Makkah wa ghairihim, penduduk Mekah di kalangan orang musyrik, orang Arab. Musyrikin Arab, orang Arab tu sendiri, dan lain daripada penduduk Mekah. Tu orang panggil muskil, persoalan itu ditimbulkan. Qultu, lalu jawab oleh Syekh Khazin, Al-Imam Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi As-Sufi. Orang Sufi dia ni. Ni orang Sufi sungguh ni, karya tafsir yang baru Sufi ni. Bukan tu Sufi tu duk cerita Gunung Jerai. Tu bukan Sufi. Ni orang Sufi dulu ni, karya kita. Tafsir Quran. Qultu ay fil jawab su'al. Qultu, berkata olehku Syekh Alauddin, Syekh Khazin, ay fil jawab, pada menjawabkan soalan muskil yang ditimbulkan tadi. Apa kata dia? Haza, bermula ini qaulillah ta'ala ni. Haza, bermula ini qaulullah ta'ala ni, firman Allah Ta'ala, wala takunu awwala kafirin bih ni, jangan kalian hai orang-orang Yahudi menjadi orang-orang yang pertama-tama sekali kafir dengan Nabi Muhammad SAW ni. Ayat ni ta'ridun lahum, ialah sindiran akan mereka itu Yahudi. Tu Allah Ta'ala sindir. Orang panggil ta'rid, sindir. Sindir. Tuhan sindir. Kenapa?
Kerana mereka lah orang yang kenal Nabi Muhammad SAW. Kerana orang kafir jahiliyah ni, mereka kafir dengan Nabi Muhammad SAW. Tak ada hal lah, kerana mereka tak kenal Nabi Muhammad SAW dari segi kitab tu. Nah, mereka kenal Nabi Muhammad SAW tu dari segi watak, perwatakan, lihat dengan mata kepala. Ada pun kitab dari segi ilmiah. Ilmu diwarisi pusaka kitab-kitab dulu tak ada. Tak ada Nabi-Nabi dulu cerita kepada mereka turun-temurun begini, tak ada. Jadi mereka tu kenal Nabi Muhammad sebatas Nabi Muhammad masa kecil-kecil dulu lah. Masa belum Nabi Muhammad jadi Nabi, mereka gelar dengan Al-Amin, As-Sadiq, macam-macam gelaran. Yang benar, yang amanah, bagai-bagai gelaran yang baik-baik. Lalu bila Nabi Muhammad jadi Nabi, mereka kumpulkan Nabi Muhammad SAW. Itu kerana apa? Kerana takabur, mereka tak nak terima. Tu. Ada pun orang Yahudi ni, mereka kenal Nabi Muhammad SAW ni melalui kitab-kitab. Tu pusaka daripada Taurat, Injil, Zabur tu. Duk cerita Nabi Muhammad SAW turun-temurun lagi. Daripada Nabi-Nabi Rasul-Rasul dulu. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu. Nabi Isa sekalipun mai menyapa juga. Kita kata bahawasanya ya'ti min ba'di, akan datang kemudian daripada aku ni. Nabi yang terakhirnya ismuhu Ahmad, namanya ialah Ahmad di langit, Muhammad di bumi. Maka tiba-tiba oleh kerana mu ni orang berpengetahuan, tahu perihal Nabi Muhammad, tahu sifat-sifat Nabi Muhammad, tabiat Nabi Muhammad, pribadi Nabi Muhammad. Hingga Allah Taala kata dalam ayat lain, orang Yahudi ahlul kitab ni kenal Nabi Muhammad tu seperti mana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mengenal mereka itu akan dia Nabi Muhammad SAW kama ya'rifuna abna'ahu, seperti mana kenal mereka itu akan anak-anak mereka. Artinya tak tukar dengan anak orang lain. Macam kita kenal anak kita, boleh tukar dengan anak orang lain? Tak tukar dah, walau sebaya sekalipun. Anak kita cukup kenal. Anak orang lain lah. Mereka kenal Muhammad gitu, tak tukar orang lain dah. Ini pasti Nabi Muhammad SAW. Yang dicerita dalam kitab-kitab mereka terdahulu, Taurat, Injil, Zabur, apa semua sekali. Tiba-tibanya tak beriman juga. Maka kerana tu Allah Ta'ala sindir. Dia panggil ta'ridul lahu, sebagai sindiran. Ta'ridun lil Yahudi, sebagai sindiran kepada orang Yahudi. Jangan kamu ni jadi orang yang mula-mula kafir dengan Nabi Muhammad SAW. Tu. Tengok. Wal makna, dan bermula makna, kana adalah, yajibu wajib, antakunu adalah kalian semua hai orang Yahudi ni, awala menjadi orang yang pertama-tama sekali, orang yang mula-mula sekali, man amana bihi, mereka yang beriman dengan dia, dengan Nabi SAW. Itu hak selayaknya. Sepatutnya mulah orang Yahudi, orang hak pertama-tama beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Tu orang mula-mula sekali ngucap dua kalimah syahadat. Orang mula-mula sekali bai'ah dengan Nabi SAW. Tu siapa? Orang Yahudi tu, ahlul kitab. Kenapa? Li'annakum, kerana bahawasanya kalian semua ni hai orang Yahudi, kamu semua ni hai orang Yahudi, ta'rifuna sifatahu, kenal kalian semua akan sifatnya, sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'tahu, dan tabiatnya, tabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian sepatutnya hak sewajibnya jadi orang yang pertama-tama beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena kalianlah orang yang kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu sifat-sifat Nabi SAW. Tu. Bikhilafi ghairikum, hal keadaan menyalahilah bagi yang lainnya daripada kalian. Yang di mana? Orang Arab, orang jahiliyah tu. Kafir Quraisy ke siapa-siapa selain daripada ahlul kitab. Tu mereka tu kenal Nabi Muhammad SAW tanpa kita.
Tanpa ilmiah, tanpa ilmu. Tak ada kitab samawi hok duk ditanya mereka. Mereka kenal Nabi Muhammad tu ketika mana Muhammad tu kecil-kecil dulu. Tu. Adapun kalian kenal Nabi Muhammad SAW ni berdasarkan ilmu ilmiah. Kitab-kitab ada di tangan-tangan kalian, Taurat, Injil, Zabur tu. Tak dapat tidak pasti menceritakan tentang perihal sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kuntum betul. Wa kuntum, dan adalah kalian tu tastuftihuna bihi, menututi pembukaan bihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam alal kufari, di atas puak-puak kafir. Artinya kalian tu sepatutnya menjadi benteng dengan Nabi SAW di atas puak-puak kufar. Itu. Azan ni. Azan dulu tak? Azan dulu tak tu Haji? Azan dulu deh. Azan dulu. Mana tu budak? Azan. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Cepat awak bel, malah itu sudah laka lagi. Awak mazhab mana? Allahu akbar. Baik.
Wa kuntum tastaftihuna bihi 'alal kuffari. Nah, tuh. Wa kuntum tastaftihu, gitu. Wa kuntum tastaftihuna bihi 'alal kuffari. Dan adalah kalian tu sepatutnya menjadi orang panggil pembuka apa? Pembenteng kita kata dengan dia Nabi Muhammad SAW di atas pokok kufar, pokok kafir tu. Kalianlah sepatutnya kena jadi benteng. Kalianlah pembela pejuang Islam. Tu penjaga pembenteng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas puak-puak kufar, puak kafir tu. Sepatut gitu dah. Kenapa? Karena kalian tu tahu kenal Nabi Muhammad SAW. Tiba-tibanya falamma bu'itha, maka tatak kala mana dibangkitkan Nabi Muhammad SAW, diutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, kana amrul Yahud, adalah pekerjaan orang Yahudi ni bil aksi, dengan sebaliknya, dengan akas. Akas mana sebaliknya? Apa? Orang pertama lawan Nabi, orang pertama mendustakan Nabi, orang yang melawan Islam, mengkhianati Islam. Itu. Tuh. Hingga Nabi nak arah Popok Khaybar, tahu tak? Popok Yahudi Khaybar kah? Apa? Nabi panggil, ya ahlal qiradah. Hei popok kera. Hei panggil hei popok kera. Kerana popok Yahudi ni berat benar dia. Nah, hanya segelintir saja hak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majoritinya apa? Majoritinya lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Maka falamma bu'itha, maka tatak kala mana diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana amrul Yahud, adalah hijau orang Yahudi ni bila aksi, dengan sebaliknya. Mana dak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dak menjadi benteng. Tuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas puak-puak kafir. Bahkan dia pula hak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Wakila, kata setengah ulama, maknahu bermula maknanya wala takunu awwala kafirin bih. Makna Allah Ta'ala kata wala takunu, janganlah kalian semua hei orang Yahudi ni jadi orang yang awal-awal kafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Maknanya apa? Wala takunu awwala kafirin bihi minal Yahudi. Itu. Takwil gitu. Wala takunu, janganlah kalian hei Ka'ab bin Ashraf wa ru'asa'il Yahud, ketua-ketua agama Yahudi ni, jadi orang yang awwala kafirin bih, orang yang pertama-tama sekali kafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Yahudi, di kalangan orang Yahudi. Jadi kalau tadi umum lah ni. Kalau kita kata pakai umum gitu, orang panggil sindiran. Allah Ta'ala sindir orang Yahudi. Kalau kita pakai khah kak, kita kata janganlah hei ru'asa'il Yahud, hei ketua-ketua orang Yahudi ni jadi orang yang pertama-tama kufur dengan Nabi Muhammad SAW di kalangan orang Yahudi itu sendiri. Bila kalian jadi orang yang pertama-tama kufur dengan Nabi SAW di kalangan Yahudi, fayattabi'ukum ghairukum, maka mengikutlah akan kalian semua, akan kamu semua hei ru'asa'il Yahud, ghairukum, oleh yang lain daripada kalian, ala zalikal kufri, di atas demikian itu kufur. Tu. Kata setengah ulama, makna awwala kafirin bih itu ay minal Yahud. Itu maksud. Jangan jadi orang yang mula-mula kufur dengan Nabi Muhammad SAW tu di kalangan Yahudi. Siapa? Hei Ka'ab bin Ashraf wa ru'asa'il Yahud. Hei Ka'ab bin Ashraf dan ketua-ketua agama Yahudi. Kenapa? Kenapa bila kamu orang mula-mula kufur dengan Nabi Muhammad SAW, fayattabi'ukum ghairukum, maka mengikutkan akan kalian oleh yang lain daripada kalian, ala zalika, di atas demikian itu kufur. Fatabawwa'u,
maka mempersedialah bi'ithmikum dengan dosa-dosa kalian wa ithmi ghairikum dengan dosa-dosa yang lain daripada kalian. Siapa yang lain daripada kalian? Mimman tabi'akum ala zalika, daripada mereka-mereka yang mengikut akan kalian di atas demikian itu kufur. Artinya kufur orang lain tu kamu tanggung juga. Kenapa? Kamulah yang menyebabkan orang-orang juhalat daripada agama penganut-penganut agama Yahudi ni kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya dah. Kalau tok lepas diri kufur, nah, ketua sendiri kat kufur, tok guru sendiri kufur, anak murid kapiak kapiak. Nah, pakai ku. Oh, tok guru kita nak kufur Muhammad, kita pun kufur hati. Nah, maka kalian semua tu tu apa? Mempersediakan dengan dosa-dosa kalian tu dengan dosa-dosa selain daripada kalian, daripada mereka-mereka yang mengikut akan kalian. Hei ru'asa'il yahud, itu maksud. Itu kata setengah ulama. Jadi kalau kita nak pakai hak ni pun boleh, tapi hak tadinya lagi molek. Kenapa? Kerana comel sangat. Allah Ta'ala kata jangan kalian hei orang Yahudi jadi orang yang pertama-tama kufur dengan Nabi Muhammad SAW. Itu sebagai ta'ridul lil yahud, sebagai sindiran kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka tu kenal Nabi Muhammad SAW dengan ilmiah, dengan kitab-kitab yang ada di tangan-tangan mereka, Taurat, Injil, Zabur. Sedangkan orang kafir musyrikul Arab, orang musyrik di kalangan orang Arab, duduk di Mekah, kalau lahir pada Mekah, mereka kufur dengan Nabi Muhammad SAW tu semata-mata sombong dalam hati mereka ya. Mereka kenal Nabi Muhammad pun kenal ketika mana Nabi Muhammad belum jadi rasul tu je. Ada pun dari segi ilmiah, dari segi kitab-kitab tu tak ada. Maka seolah-olahnya beratlah kufur orang Yahudi dengan Muhammad tu lebih dahsyat daripada kufur orang musyrikul Arab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalilah. Wala tashtaru, jangan kalian menjual. Hei ru'asa'il yahud, jangan kalian menjual, berniaga. Apa makna menjual sini? Wala tastabdilu, jangan kalian menuntuti tukar. Bi ayati, dengan ayat-ayat aku. Apa ayat-ayat aku sini? Ai bi bayani sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fit Taurati. Dengan ayat-ayat aku kata Allah, yakni dengan huraian sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkandung di dalam kitab Taurat. Tuh. Jual lagu mana? Tukar lagu mana? Yakni bit tahrif. Dah begitu. Tuh. Bit taghyiriha wat tahrifiha, dengan menukarkan ayat tersebut ke wat tahrifiha ataupun tahrif. Buang terus ke lagu mana ke ikutlah. Tu semua tu termasuk daripada tastabdilu. Menuntuti tukar. Dalam kitab Taurat tu jelas-jelas diceritakan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mereka susuk. Tu. Ataupun mereka ubah atau mereka buang. Itu orang panggil termasuk daripada tashtaru. Apa? Tastabdilu. Lalu Allah Ta'ala kata wala tashtaru, jangan kalian perniagakan. Ay wala tastabdilu, jangan kalian menuntuti tukar. Bi ayati, dengan ayat-ayatku. Apa ayat-ayatku? Ay bi bayani sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fit Taurati. Dengan ayat-ayat aku, yakni ayat-ayat Allah Ta'ala yang menyatakan, menghuraikan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurat. Jangan tukar tu samanan qalila. Jangan kalian menuntuti tukar ayat-ayat Allah Ta'ala samanan qalila, akan harga yang sedikit. Apa makna samanan qalila? Aiwadan yasiran minad dunya, habuan yang sedikit daripada dunia. Kerana apa? Li'anna dunya, kerana bahawasanya bermula dunia itu bin nisbati lil akhirati, dengan nisbah bandingan kepada akhirat.
kasyai'il yasiril hakiri, ialah seperti sesuatu yang sedikit, hakiri yang hina, allazi la qimata lahu, yang tidak ada harga baginya, bagi dunia ni, indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala tak ada harga. Nah, jangan kau panggil apa yasiran minad dunya, dunia tu sendiri. Dalam hadis Allah Nabi SAW sebutkan, lau ta'dilud dunya indallahi janaha ba'udah ma saqal kafir bi syurbatil ma. Nah, ada hadis yang begitu dah. Lau ta'dilud dunya indallahi janaha ba'udah. Kalaulah menempati dunia ni di sisi Allah Ta'ala seberat sayap nyamuk. Dunia sebutir ni kalaulah di sisi Allah Ta'ala tu menempati pada tempat seberat sayap nyamuk, ma saqal kafir bi syurbatil ma, nescaya tidak Allah Ta'ala bagi orang kafir tu minum walau seteguk air. Jangan kau yang panggil yasiru minad dunya, habuan yang sedikit daripada dunia. Mana boleh makan sikit, boleh minum sikit, boleh buat rumah batu sikit, boleh pangkat sikit, boleh gaji ribu-ribu, beratus-ratus bulan sikit. Hot tu tak ada rasa lah. Habu tak ada rasa lah di sisi Allah Ta'ala. Kalau dunia sebutir ni, nah, di sisi Allah Ta'ala, lau ta'dilud dunya indallahi janaha ba'udah. Kalau dunia sebutir ni menempati di sisi Allah Ta'ala seberat sayap nyamuk, nah, pasti Allah Ta'ala tak bagi minum walaupun seteguk air pada orang kafir. Itu. Tiba-tibanya mugi jual ayat Allah Ta'ala dengan samanan qalilan, ai iwadan yasiran, apa? Habuan yang sedikit minad dunia. Mana habuan yang sedikit tu? Boleh makan sikit, boleh duit sikit, boleh pakat sikit. Itu mana iwadan yasiran minad dunia. Bukan dunia tu sebutir. Kalau mu jual ayat Tuhan ni boleh dunia sebutir pun tak berbaloi. Apatah lagi orang panggil mu jual ayat Tuhan ni boleh sikit je daripada dunia. Dah itu dia. Tu maksud gitu. Kenapa? Li'anna dunia, kerana bahawasanya bermula dunia ini binisbati ilal akhirati, dengan nisbah bandingan kepada akhirat, kasyai'il yasiril hakiril ladzi la qimata lahu, seperti sesuatu yang sedikit, yang hina, yang tidak ada harga baginya, bagi apa? Bagi dunia ni. Ai indallah, di sisi Allah, di sisi kita memang mewah lah dunia ni. Nah, tu boleh 2 juta ke 3 juta. Hoi, mewah lah. Di sisi Allah tak ada harga. Wallazi kanu ya'khuzunahu minad dunya, wallazi, dan bermula orang-orang yang kanu adalah mereka itu, allazi ya'khuzunahu, mengambil mereka itu, hu akan dia, akan syai'in yasir tadi tu, ataupun syai'in yasir, sesuatu yang sedikit, minad dunya, daripada dunia, kasyai'il yasiri, seperti sesuatu yang sedikit, binisbati ila jami'iha, dengan dinisbah buat banding kepada sekaliannya. Fahuwa, maka ia dunia tu qalilul qalili, benda yang sedikit daripada benda yang paling sedikit. Adakah dalam kitab apa? Kitab apa? Ta'lim. Nah, kerana syair tu apa awak kemar buat air sekali yang sudu-sudu nak minum bahaya. Apa tu? Syair hajar dua. Hiya dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adallu minaz zalili. Syair ni selalulah almarhum Tok Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Soleh Pak Ustaz Hamid dulu baca kalau mengajar kitab hikam. Sambil-sambil pejam mata, kadang-kadang menangis, basuh janggut dia. Teringat ke mula Tok Guru. Baru ni mimpi. Mimpi Tok Guru Pak Ustaz Hamid dulu mari segah. Wana dok ajar kitab hikam lah ni. Duk sibuk sifat kalang ke mana? Sibuk nak debat sifat kalang ke mana? Terkejut gitu.
Macam mana untuk guru boleh tahu? Sibuk nak debat sifat kalah. Tak. Tapi insya-Allah akan buat jugalah bahasa itu supaya selesailah perkara-perkara hak duduk panas hangat dalam Facebook, dalam grup WhatsApp. Tak cukup segrup, buat 2 grup pula. Siapa maki-maki hamu Syekh pada Mekah berat tu buat ni. Syekh pada bukan nabi, tak maksud, mungkin ada salah. Tapi siapa kita kata dia tu sesak, kafir, sesak ajaran Pak Mak. Itu kita kena buat bahasa masail dah tu. Tu. Baik. Jadi hiya dunya aqallu minal qalili. Ialah dunia itu benda yang sedikit daripada benda yang paling sikit. Benda yang sikit daripada benda yang paling sikit. Orang yang paling akhir keluar daripada syurga kan? Allah Ta'ala balas untuk orang yang paling akhir keluar daripada syurga. Kerana ada akidah iman yang sah. Akidah yang sahihah. Ahlus sunnah wal jamaah. Sebesar zarah dalam perut dia. Jadi alumni neraka Allah Ta'ala balas syurga apa? 10 kali lebih luas daripada dunia. Itu syurga paling sepit, 10 kali luas lebih daripada dunia. Ingat masa cerita benda tu, ada satu orang makcik tu akak langit. Tak letih kau ustaz 10 kali. Tak sih makcik luar-luar sangat. Boleh sebab Putrajaya pun tak apa dah. Hai makcik weh berat aku makcik. Makcik asal syurga tak ada duk tua lagu tu dah. Umur 30, 31, 33. Umur orang panggil muda belia. Lingkungan 31, 32, 33. Itu lingkungan umur-umur muda belia dalam syurga. Gagah, sedap. Tak gagah apa je tengok. 30 lebih. Kalau demam, kalau umur 50 demam tak boleh baca kitab dah. Tidur dah. Gagah. Boleh lagi tegak. Bukan duduk bayar supaya dunia janganlah makcik syurga ni bagai lain. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatariqa ala qalbil bashar. Barang yang telinga tak pernah dengar, mata tak pernah lihat, hati tak pernah terlitah. Itu syurga. Jadi dunia nak banding dengan syurga kan? Allah. Benda yang paling sikit daripada benda yang paling sikit. Wa ashiquha azallu minaz zalili. Orang yang asyik masuk dengan dunia ni ialah terlebih hina daripada binatang yang paling hina. Apa? Binatang yang paling hina. Apa binatang yang paling hina? Anjing babi yang paling hina. Jadi orang yang gila pada dunia ni lebih teruk pada babi lagi. Itu berat. Bahasa tu agak berat tapi begitulah hakikatnya. Falihaza, maka kerana inilah kerana dunia tu ialah qalilul qalili, benda yang paling sedikit daripada benda yang paling sedikit. Qala Allah Ta'ala, berfirmanlah oleh Allah Ta'ala, wala tashtaru bi ayati samanan qalila, jangan kalian menukar ganti dengan ayat-ayatku akan harga yang sedikit. Kenapa? Karena dunia tu aqallu minal qalili, qalilul qalili, benda yang paling sedikit, tersedikit daripada benda yang paling sedikit. Baik. Ceritanya bagaimana? Wazalika ay wa bayanu zalika, dan bermula cerita demikian itu, kenyataan huraian demikian itu. Demikian Allah Ta'ala kata jangan kamu jual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Tu macam orang lain ni lah. Sanggup nak kuasa ke apa, dia jual ayat-ayat Tuhan. Dia tunggal agama, dia tunggal habis segala benda boleh tunggal. Agama ke Allah ke takbir ke apa saja tunggal setakat mampu untuk dapat habuan yang sedikit. Lagi lah. Akhirnya jadi beban atas diri dia pula. Akhir-akhir lah ni kalau orang tanya bab hudud apa, jangan suara syaitan. Siapa tanya RUU 355 tanya hudud, itu suara-suara syaitan. Dulu duk mana dulu? Dulu bukan hudud duk mulut hama dah. Sikit ceramah punya ceramah hudud takbir. RUU 35 pada merbuk. Jom, ayo syariat Allah takbir, Allahu akbar. Ada pergi juga.
Boleh kuasa lah ni. Siapa tanya ha huduk kat RU 355, suara-suara syaitan. Suara syaitan pula dah. Kok mana itu? Kita kena faham fiqh aulawiyat. Baru faham fiqh aulawiyat. Jadi dulu tak ada fiqh aulawiyat ke mana? Tu kan jangan tunggang agama, jangan tunggang kalimah Allah, jangan tunggang Allah, jangan tunggang. Jangan jadi supaya iblis lah. Tunggang Allah tak tunggang. Apa? Dalam ayat hak sebelum ni kan? Ada ke dulu kan? Apa tu? Apa? Tu Adam kata, aku tak suka kata ada orang guna nama Allah nak bohong. Ada ke dulu kan? Itu. Mana? Dia kata mana dulu? Mana ni? Faqasamahuma billah inni lakuma minan nasihin. Faqasamahuma billah, maka bersumpahlah iblis akan Adam dan Hawa billah dengan nama Allah. Wa billahi wallahi inni lakuma minan nasihin. Aku ni kata iblis untuk kalian berdua ni ialah sebagai penasihat. Tuan penasihat. Aku tak ada apa-apa, aku wa billahi wallahi. Nama Allah yang guna tu. Tengok. Sebab tu Nabi Adam kata mana? Wa ma zanna anna ahadan yahlifu billahi kadziban. Tidak menyangkalah akan seorang yang bersumpah dengan nama Allah tu pendusta. Tak suka rasa ada orang guna nama Allah dusta. Tu jadi tu ada lagi lagu tu dah. Siapa kena ni pun lagu tu lah manusia ni. Mudah kena tipu dengan tempelan agama. Mudah kena tipu tempelan agama. Sungguh kedak sungguh agama tu cek balik tengok. Baik. Lagu mana ceritanya? Kenapa Allah Ta'ala boleh kata lagu tu? Kepada ru'asa al-Yahud. Wazalika ay wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu. Anna Ka'ab bin al-Ashraf, bahwasanya Ka'ab bin Ashraf, wa ru'asa al-Yahud, dan ketua-ketua agama Yahudi, wa ulama'ahum, dan ulama-ulama mereka itu Yahudi, kanu adalah mereka itu Ka'ab bin Ashraf dan ketua-ketua agama Yahudi dan ulama-ulama tok-tok lebah Yahudi, ustaz-ustaz Yahudi ni, kanu adalah mereka itu yusibunal ma'akila. Tu dapat habuan mereka itu makan makanan min salafatihim wajahalihim, daripada pengikut-pengikut mereka itu dan pendukung-pendukung yang jahil di kalangan mereka itu. Itu lagu mana? Wa kanu ya'khuzuna minhum, dan adalah mereka itu Ka'ab bin Ashraf, ketua-ketua agama Yahudi dan tutup lebah ulama-ulama ustaz-ustaz Yahudi ni, ya'khuzuna minhum, mengambil mereka itu daripada pengikut-pengikut mereka itu, fi kulli sanatin, pada tiap-tiap tahun, fi kulli sanatin, pada tiap-tiap setahun, syai'an, akan sesuatu. Mereka mengambil akan sesuatu makluman, yang diketahui. Apa syai'an makluman tadi itu? Sesuatu yang diketahui. Bayan pada kata syai'. Min zar'ihim, daripada tanaman mereka itu, wa thimarihim, buah-buahan mereka itu, wa nuqudihim, duit-duit mereka itu, wa duru'ihim, harta-harta perhiasan mereka itu. Itu. Jadi setiap tahun ni orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi, ketua-ketua agama Yahudi ni, mereka dapat habuan. Dapat habuan daripada apa? Daripada duit-duit pengikut-pengikut mereka lah. Penganut-penganut agama Yahudi ni. Macam kita ustaz-ustaz ni dapat duit daripada ajilan. Sudah kuliah agak duit. Sudah mengajar orang apa? Kalau salah rauk, boleh 150, 200, gitu. Boleh 300, tempat jauh-jauh sikit boleh 500, ada. Tu. Hujung-hujung bulan, hujung-hujung tahun, boleh duit zakat, sedekah, boleh gitulah. Ada. Jadi fok-fok agama Yahudi ni, ulama-ulama Yahudi ni, mereka dapat gitu juga lah. Daripada apa? Daripada pengikut-pengikut Yahudi ni. Tu dapat syai' minad dunia. Mana? Syai'an ma'luman. Min zar'ihim wa thimarihim wa nuqurihim wa duru'ihim. Daripada tanaman mereka, padi-padi ke, biji-biji gandum ke,
buah anggur ke, buah inak ke, duit-duit dan mah-mah perhiasan mereka itu. Bila begitu, fakhafu, maka takutlah mereka itu. Siapa? Ka'ab bin Ashraf, ru'asa al-Yahud wa ulama al-Yahud. Takutlah puak-puak ulama-ulama Yahudi ni. Tu takut apa? In bayanu, jika meneranglah mereka itu, Ka'ab bin Ashraf, ru'asa al-Yahud wa ulama al-Yahud ni. Jika meneranglah mereka itu oleh mereka itu, Ka'ab bin Ashraf wa ru'asa'ul Yahud wa ulama'ul Yahud, kalau mereka menerang, menceritakan, mensyarahkan sifat Muhammadin, akan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa taba'uhu, dan mengikutlah mereka itu akan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka takut apa? Takut antafutahum tilkal ma'akilu. Takut akan bahawa luputlah mereka itu oleh demikian itu makanan-makanan tersebut. Jadi bila orang masuk Islam, apa tak ada lah budaya dalam agama Yahudi pula. Sedangkan mereka ni ketua-ketua agama Yahudi, ustaz-ustaz agama Yahudi, ulama-ulama Yahudi, yang setiap tahun ni dapat habuai-habuai daripada pengikut-pengikut agama Yahudi. Kalau mereka menceritakan perkara yang hak, perkara yang sebenar, maka nantinya pakak gi masuk Islam belaka, pakak ikut Nabi Muhammad SAW belaka, hilanglah habuai dunia tadi. Tak dapatlah duit-duit emas gapo semua. Tu buah inak gapo berah-berah. Apa? Tu apa tu? Roti-roti gapo tu tak boleh dah. Hilanglah duit-duit perhiasan emas gapo. Kalau gitu faghayyaru, maka mengubahlah mereka itu Yahudi. Nak tahu akan sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa katamu, dan menyembunyi mereka itu orang Yahudi. Ismahu, akan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila orang Yahudi, pengikut-pengikutnya tanya ustaz-ustaz Yahudi, bagaimanakah sifat Nabi akhir tu? Dia kata sifat Nabi akhir ni gemuk, hitam, gini-gini. Ayo ubah. Namanya apa? Namanya Mekta. Contoh dah tu. Orang pelik ni, tak ada lagi. Tak ada lagi. Muhammad ni pendusta, bohong-bohong yang diikut ya. Ayo ubah itu. Tak? Jadi popok juhalak, popok orang awam Yahudi tak ikut Muhammad. Kenapa? Karena popok tu lebar dia, ustaz-ustaz dia, ulama-ulama mereka ni, Ka'ab bin Ashraf, ru'asa'ul Yahud wa ulama'ul Yahud ni. Tu. Wakhtarud dunya, dan memilihlah mereka itu akan dunia, alal akhirati, di atas akhirat. Wa asarru alal kufri, dan jadilah nyata terang-terang mereka itu, jadilah mereka itu di atas kekufuran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis itu. Wa iyaya fattaqun. Kita berhenti situ dulu dah. Wa iyaya fattaqun. Pukul 9 lebih dah ni. Boleh deh, Haji? Kita berhenti situ dulu. Wa iyaya fattaqun. Tanda molek itu. Ya saya. Apa itu tak dengar? Iya, RUU 355. Hai, mana tu? RUU 15 mana pula? Aduh, sungguh kau orang politik dah tu, tak reti kita. Cuma kita jangan duduk tunggak agama ya, dah. Allah. Allah. Biar dia lah, dah. Biar dia lah. Iya. Apa? Siapanya? Ya tahu. Tu Ajil WhatsApp dah ada ya tag video accident katanya. Tak tengok lagi video, tengok sekerak tak ada itu. Web Azwar Kelantan tu tak? Nah.
Allah. Berat ah, berat. Nampak kereta terbalik ke? Accident. La ilaha illallah. Abang Azwar duduk mana lah ni? Duduk hospital. Kita Sungai Buloh. Ui, jauh Kelang. Ya accident mana? Oh, accident Shah Allah. Ya. Oh, petang tadi lah. Ya. Tak tahu. Tengok kau kereta berat dah apa tu. Lori langgar lari ke? Lori tu langgar lari ke? Ada. Oh, dia tak lari lah. Ya. Pakat-pakat doa lah. Mudah-mudahan tak ada apa-apa. Nak? Right. Iyalah. Baik. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wa ista'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa hdil husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afati min al-fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita tubik dulu dah. Wassalamualaikum.